Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, minggu lepas jadi isu yang agak menarik untuk kita react dan kita ambil manfaat ilmu secara bersama, yang mana viral berkaitan tentang isu satu kedai ayam. Dilaporkan di Kedah kini viral satu grup Facebook, katanya seorang peniaga ayam di Changlun amalkan cara jual ayam potong dulu kemudian baru dia timbang. Customer bayar apa yang ditimbang. Bila ditanya pada pakcik tu, jawapan dia sangat mengharukan dan akan buat kita respect padanya. Katanya dia inginkan keberkatan dalam keuntungan berniaga. Katanya kepala ayam orang tak makan, isi dalam perut ayam bahan-bahan yang belum dicerna orang tak ambil dan makan. Maka yang benar-benar terjual kepada pembeli adalah bahagian yang boleh dimakan manusia. Itu yang ditimbang. Semoga pakcik ni terus dimurahkan rezeki, melimpah ruah dan mendapat keberkatan dalam kehidupannya. Dia mungkin tak kaya macam peniaga ayam di KL, tapi dia kaya dengan kejujuran. Harap menjadi contoh kepada peniaga-peniaga lain, bukan sahaja ayam, malah durian, ikan dan macam-macam lagi. Lokasi peniaga ayam ini ladang rakyat Bukit Kayu Hitam. Menarik sahabat-sahabat, bila jadi isu ni dia angkat isu keberkatan. Saya pelik juga, seolah-olah orang yang menyebutkan ini tak pernah pun pergi ke kedai-kedai besar, kedai-kedai kecil di Kuala Lumpur ataupun di negeri-negeri besar. Kalau orang yang dah biasa, dia tahu pergi dekat kedai ayam ataupun dia pergi dekat mall, ada ayam yang telah dipotong dan kita beli berdasarkan kepada timbangan. Beli yang dah dipotong. Itu memang ada. Dekat mana-mana mall pun biasanya memang jual. Bahkan saya tengok dekat Giant Perlis pun diorang ada jual ayam yang dah dipotong, jual bahagian peha sahaja, bahagian dada sahaja dan sebagainya yang telah dipotong bahkan dicuci. Ada juga yang jual seekor ayam yang telah dipotong, dicuci, dibuang kepala dan sebagainya. Dan cara nak beli adalah ditimbang pada bahagian yang kita nak sahaja. Itu bukan benda baru. Ia adalah benda lama yang telah ada. Tetapi isu yang diangkat dalam hal berkenaan adalah isu keberkatan yang menarik juga untuk kita bahaskan. Sahabat-sahabat, yang bestnya Ustaz Lariba yang famous dekat Facebook, dia ada ulas tentang isu ni. Dia kata tak jual sebab nak berkat. Seorang peniaga ayam di Changlun amalkan cara jual ayam potong dulu kemudian baru dia timbang. Customer bayar apa yang dia timbang. Bila ditanya pada pakcik itu, jawapan dia sangat mengharukan dan akan buat kita respect padanya. Katanya dia inginkan keberkatan dalam keuntungan berniaga. Katanya kepala ayam orang tak makan, isi dalam perut bahan-bahan yang belum dicerna orang tak ambil dan makan. Maka yang benar-benar terjual kepada pembeli adalah bahagian yang boleh dimakan manusia, itu yang ditimbang. Tapi ini bukan sekali-kali isu nak berkat. Ini isu tahu standard ayam. Ini isu berlainan harga berdasarkan jenis ayam. Ia uruf atau kebiasaan yang sudah lama. Mengikut farmer, ayam hidup ialah ayam yang masih hidup lah, yang belum mati, yang masih ada bulu dan belum disembelih serta masih gembira berlari ke sana ke sini. Ayam standard ialah ayam yang telah diproses, ditimbang dan dijual dengan kepala, kaki dan organ dalaman, pedal, hati dan jantung. Ayam super ialah ayam yang telah diproses, ditimbang dan dijual tanpa kepala, kaki dan organ dalaman, pedal, hati dan hempedu. Sudah semestinya ikut uruf dan ikut logik, ayam super adalah ayam yang termahal, diikuti oleh ayam standard dan ayam hidup. Bukan sekali-kali yang mana yang berkat. So hamba Allah ini jual ayam ikut kategori ayam super lah. Bukanlah benda baru. Lebih-lebih lagi tidak mengharukan. Maksudnya tidak semestinya orang jual ayam jenis standard dan ayam hidup itu tidak berkat. Tidak sekali-kali ya. Samalah macam orang jual buah. Buah yang dikupas atau yang sudah dibuang kulit dan dipack mestilah lebih mahal daripada buah yang masih bertangkai. Bukanlah bila dipack ia bertujuan untuk cari berkat. Selalunya dipack untuk dapat harga lebih sikit jika tidak dipack dan dibuang kulit. Kalau nak beri berkat, itu urusan Allah. Kalau nak cari berkat, jualah produk yang halal. Jangan tipu harga dan jangan tipu timbangan dan jangan tipu grade. Solat pada waktunya. Islam itu mudah jika ada ilmu dan elak sensasi. Suburkanlah ilmu, jauhi kedangkalan. InsyaAllah. Dipetik dari FB, Kedah kini viral. Menariknya orang pun bertanya-tanya. Pakcik dalam post berkenaan tu, dia jual ayam menggunakan standard apa? Dia jual harga apa? Saya terbaca satu komen yang ada dalam Facebook ini dan mungkin anda dapat kenyataan yang lain, anda boleh kongsi kepada saya. Tapi ini yang saya baca. Muhammad Firdah Muhammad Nazri, dia kata, lah ni pakcik tu jual sekilo sekitar RM10 juga. Tapi dia potong ayam sebelum timbang. Area ladang rakyat Bukit Kayu Hitam. Family dia duk jual nasi ayam juga. Selalu je wife beli dengan dia. Jadi kalau kita baca kenyataan daripada Firdah
Ustaz Muhammad Nazri ni, harga yang dikeluarkan oleh Pak Cik itu, yang di-charge oleh Pak Cik itu adalah sekitar RM10 juga. Yang kita tahu, harga RM10 ini adalah harga untuk ayam super, iaitu ayam yang telah diproses, dibuang isi perut dan seumpama dengannya. Kepala pun dia tak bagi. Jadi kalau ikut harga ni, ia adalah harga untuk ayam super. Jadi tak pelik lah apa yang dilakukan oleh Pak Cik berkenaan. Pak Cik itu pun dah ikut harga yang sepatutnya. Dia jual dengan harga untuk yang lebih sedikit mahal, tetapi mungkin dia bagi ayat kempen dia sikit, dia bagi ayat yang mungkin dia buat tu memang ikhlas dalam hati dia, tak apa, silakan. Tetapi apa yang dia buat tu juga dilakukan di mall-mall, dilakukan di tempat-tempat yang lain, bahkan dilakukan juga di banyak kedai-kedai sembelihan dan jualan ayam. Jadi tak pelik lah perkara berkenaan. Jadi kita pun kalau pergi beli, harga tu jugalah yang kita dapat, tak jauh beza pun. Dan insya-Allah berkat sekiranya penjual berkenaan dia menjual dalam keadaan jujur dan juga amanah. Timbangan dia tak tipu, dia tak pergi buat berat ayam tu suka-suka hati saja, rendam lama-lama nak bagi berat dan seumpama dengannya, insya-Allah akan memperoleh keberkatan. Sahabat-sahabat, kita kena ingat ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nabi bersabda, At-tajirus saduq ala amin ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Peniaga yang jujur, peniaga yang amanah akan bersama para nabi, orang-orang jujur dan juga orang-orang yang syahid. Hadis ini adalah hadis hasan menurut Imam At-Tirmizi rahimahullah. Oleh itu kita mengajak semua orang daripada kalangan kita untuk menghayati perkara ini. Keberkatan dalam perniagaan itu bukan sekadar omong-omong sahaja ataupun cakap-cakap sahaja, tetapi ia lebih kepada praktikal bagaimana kita menguruskan perniagaan berkenaan. Saya sendiri selain buat konten di media sosial, saya juga ada perniagaan saya bersama dengan isteri, iaitu kita berkhidmat di dalam menyediakan bahan-bahan bacaan ilmiah yang berguna untuk memanfaatkan dalam projek memandaikan umat dengan ilmu untuk upgrade ilmu kita semua. Dengan pelbagai projek yang telah kita susun, antaranya kita telah menerbitkan banyak buku-buku agama di dalam pelbagai kategori yang anda boleh dapatkan. Ada buku-buku fiqh, ada buku-buku hadis, ada buku berkaitan tentang akidah, ada buku berkaitan tentang ibadah, ada buku berkaitan tentang penyucian jiwa dan seumpama dengannya yang telah kita terbitkan. Sahabat, saya bukan sekadar menggesa anda untuk upgrade ilmu, bahkan saya nak sertai anda dalam usaha-usaha seperti ini. Oleh itu saya nak cadangkan kepada anda 9 buah buku yang bagus untuk anda dapatkan. Yang pertama, Syarah Hadis 40 tulisan Imam Nawawi yang telah dikempen oleh setiap ustaz, oleh setiap orang, setiap agamawan untuk mendapatkannya dan membacanya. Buku yang terbaik di dalam menjelaskan asas-asas dalam bab agama. Yang kedua, buku Inilah Islam yang semestinya difahami, yang pernah dicadangkan oleh Dr. Mazhar satu ketika dahulu. Yang ketiga, buku Sifat Salat Nabi yang telah disemak terjemahannya oleh pihak Dr. Rozami Ramli sendiri. Yang keempat, buku saya sendiri berjudul Asas Ilmu Hadis yang menerangkan secara asas pembahagian-pembahagian hadis dan disiplinnya sesuai untuk peringkat beginner. Kelima, buku 267 doa dan zikir harian yang diambil daripada hadis-hadis Nabi SAW supaya memudahkan amalan zikir harian kita dan ia bebas, clean, bersih daripada sebarang keraguan kerana ia datang daripada sumber-sumber yang dipercayai. Keenam, buku tulisan saya iaitu Panduan Solat Wanita yang sesuai untuk upgrade ilmu solat anak-anak perempuan kita, demikian juga anda, follower saya yang perempuan. Yang ketujuh, buku Solat Musafir yang merupakan isu yang banyak ditanya kerana banyak kekeliruannya, padahal ia adalah solat yang mudah sahaja. Yang ke-8, buku romantis untuk kita lebih menghargai pasangan kita, terutama isu yang berlaku hari ini yang bertajuk Mengapa Muhammad Begitu Cintakan Khadijah. Dan yang terakhir ialah buku Kisah Aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW. 9 buah buku ini berharga RM239, tapi saya hadiahkan kepada anda 39, jadi anda cuma perlu bayar RM200 saja. Bukan sekadar itu, bukan sekadar buku ini saja, saya nak hadiahkan kepada anda juga satu buku iaitu 30 aktiviti yang menyeronokkan anak-anak milenial untuk bulan Ramadan, khas untuk bulan Ramadan ini. Dan saya juga akan bagi 10 penanda buku. Apa yang membeli 9 buah buku ini, link saya letakkan di description. Saya berharap saya dapat bersama-sama anda dalam projek Mandaikan Umat dengan Ilmu. Saya berharap kita sama-sama dapat upgrade ilmu, dapat menyelamatkan diri kita dengan pengetahuan ilmu dan juga praktikal. Wallahu ta'ala alam, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.